إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, saya berpesan kepada diri saya serta sidang jamaah yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam situasi musibah pandemik yang belum berakhir ini, kebergantungan kita kepada Allah perlu diperkukuhkan agar kita semua tidak tergelincir dari landasan dan petunjuk agama. Tajuk khutbah pada hari ini ialah tanggungjawab ibu bapa dalam memberi didikan agama kepada anak-anak. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, hari ini sistem pendidikan telah banyak mengalami perubahan berbanding era 1970-an, 80-an dan 90-an dahulu. Jika dulu pembelajaran agama banyak berlaku di rumah, di sekolah, di surau dan juga di masjid, manakala sumber ilmu pula diperolehi melalui contoh tauladan yang baik serta didikan agama daripada ibu bapa, guru-guru dan juga para imam dan ustaz-ustaz. Namun pada hari ini, dengan teknologi media dan internet, sumber ilmu ada pada hujung jari, lalu menjadikan maklumat dan setiap informasi boleh diperolehi secara mudah. Hal ini memberi cabaran yang besar kepada semua pihak, termasuk kerajaan, institusi pendidikan, masyarakat dan secara khususnya pula para ibu bapa, bagi memastikan ilmu yang diperolehi melalui saluran-saluran media itu adalah sesuai serta tidak menyimpang daripada landasan agama. Ini adalah kerana sumber daripada internet tidak semuanya memberi faedah. Sebaliknya, ada yang boleh mempengaruhi minda dan tingkah laku negatif kepada anak-anak. Musibah COVID-19 turut memberi kesan kepada pembelajaran anak-anak. Sebahagian besar daripada mereka tidak berpeluang untuk belajar di sekolah secara bersemuka dengan guru-guru, malah melalui pembelajaran atas talian. Hanya sebahagian kecil sahaja yang betul-betul dapat memberi tumpuan kepada kaedah atau norma baharu ini. Hal ini membawa kepada masalah keciciran dalam pembelajaran dan pendidikan, lalu akhirnya menjadikan anak-anak terabai dalam memperolehi ilmu bermanfaat, sedangkan pada usia ini mereka masih perlu diberi bimbingan dan tunjuk ajar demi masa depan mereka. Keciciran pendidikan bermaksud murid yang langsung tidak dapat meneruskan persekolahan dalam satu jangka masa panjang sehingga meningkatkan kadar buta huruf atau terus berhenti sekolah. Data Kementerian Pendidikan Malaysia atau KPM melaporkan seramai 21,316 pelajar berhenti sekolah bagi tempoh Mac 2020 hingga Julai 2021. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, apakah kaedah terbaik mendepani cabaran-cabaran ini dalam melahirkan generasi yang soleh dan solihah, generasi yang memelihara solatnya, menjaga adat dan tindak tanduknya, berinteraksi serta mengurus masyarakat berasaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah? Dr. Abdullah Nasir Ulwan melalui buku Tarbiyatul Aulad fil Islam
telah menggariskan cara-cara mendidik anak-anak sebagaimana berikut. Pertama, mendidik melalui contoh tauladan yang baik. Faktor terbesar yang mencorak kehidupan dan kepribadian anak-anak ialah ibu bapa sendiri. Daripada lahir hingga ke usia sekolah, ibu bapa adalah individu yang paling dekat dengan anak-anak. Jadi, ibu bapa lah pencorak kehidupan anak-anak bermula daripada buaian lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah. Ibu bapa lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Pendidikan melalui contoh tauladan termasuk memberi tunjuk ajar hal-hal keutamaan dalam agama, cara solat yang betul, aspek syarat dan rukunnya, serta memelihara waktu solat agar tidak luput. Ibu bapa juga perlu tunjukkan kesungguhan dan minat kepada urusan agama, seperti bersegera melaksanakan solat apabila masuk waktu, juga ambil ibadat-ibadat yang lain. Mudah-mudahan ia menjadi ikutan kepada anak-anak sehingga mereka merasakan bahawa tuntutan agama bukanlah sesuatu yang remeh, sebaliknya perlu dijaga sebaik-baiknya. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, pendekatan yang kedua ialah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan utama. Antara perkara yang boleh dilakukan ialah dengan sentiasa menceritakan kehebatan dan indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak, baik dalam aspek makan minum, tutur kata, pergaulan dan sebagainya. Tanpa pengisian sebegini, ia membuka ruang kepada anak-anak untuk menjadikan artis atau superhero televisyen sebagai idola dan ikutan mereka. Justru kita sebagai ibu bapa lah yang sepatutnya memupuk pendirian mereka, khususnya nilai-nilai agama, tahu memilih siapakah yang wajar dijadikan contoh tauladan dalam melayari kehidupan dunia yang bersifat sementara ini. Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bermaksud, sesungguhnya adalah bagimu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Ketiga, mendidik melalui pemerhatian dan pengawasan. Sudah menjadi tanggungjawab ibu dan bapa untuk mengawasi dan memerhatikan anak-anak mereka, khususnya sewaktu berada di rumah, agar tidak melakukan sesuatu yang menyalahi perintah Allah. Kaedah dan cara pengawasan terserahlah kepada kebijaksanaan masing-masing. Apa yang penting, ibu bapa tahu siapa teman atau rakan anak-anak mereka dan ke mana anak-anak bermain sewaktu masa lapang. Sesungguhnya kegagalan mendidik anak-anak antaranya termasuklah sikap tidak ambil peduli langsung hal-hal seharian anak-anak, serta keinginan mereka yang memerlukan bimbingan dan belayan daripada pihak ibu bapa. Lihatlah apa yang terjadi kepada anak-anak yang dibiarkan begitu sahaja tanpa pengawasan dan pemerhatian. Mereka akan berkawan dengan sesiapa sahaja dan berpeleseran sehingga terjebak dengan aktiviti yang tidak berakhlak dan bermoral. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Maksudnya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, pada zaman IT ini, pengawasan dan kejaksaan ibu bapa sepatutnya lebih peka dan menyeluruh. Jika dulu anak-anak didenda
dan tidak dibenarkan keluar rumah bagi mengelak mereka berpelisaran dengan rakan-rakan yang tidak baik. Namun hari ini, dalam bilik tidur pun pergaulan dan pengaruh negatif masih boleh berlaku melalui saluran WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Justru, apalah salahnya untuk ibu bapa perhatikan juga dalam bilik anak-anak apa yang ada, siapa rakan kenalan dalam telefon mereka dan sebagainya. Semoga usaha yang kecil dari pihak ibu bapa mampu membantu dalam mencorakkan ke generasi yang hidup berteraskan ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Maksudnya, suruhlah ahlimu yakni keluargamu supaya bersembahyang dan bersabarlah atas mengerjakannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini berikut adalah beberapa kesan yang boleh dilakukan dalam mendidik anak-anak. Pertama, pendidikan anak-anak bukan sahaja proses yang dilakukan oleh institusi pendidikan atau sekolah semata-mata. Sebaliknya, ia melalui pendekatan hati ke hati, kasih sayang dan contoh tauladan daripada ibu bapa terhadap anak-anak di rumah. Kedua, ibu bapa perlu memantau solat anak-anak dan ajar serta bimbing supaya mereka dapat melakukan solat dengan sempurna. Solat yang sempurna membentuk kepribadian baik-baik anak-anak. Ketiga, perhati dan bimbinglah kemampuan anak-anak dalam membaca Al-Quran, khususnya Al-Fatihah yang menjadi salah satu rukun solat. Keempat, ibu bapa perlu mengawasi pergaulan anak-anak dengan siapa mereka berkawan, juga ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam berbicara. Ini adalah kerana pengaruh luar turut memberi kesan dalam aspek percakapan dan tingkah laku anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat baik, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطانه نور زاهرة سلطانه تنقانو، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين. Ya Allah, pertahukanlah hati kami, perbaikilah hubungan sesama kami, tunjukkan kami jalan-jalan kesejahteraan, selamatkan kami daripada kesesatan, bimbinglah kami menuju kepada kebenaran, jauhkanlah kami daripada segala keburukan dan kejahatan yang zahir maupun yang tersembunyi. Ya Allah, perkayakan kami dengan ilmu pengetahuan, perelokkan kami dengan budi pekerti, muliakan kami dengan ketakwaan, dan hiasilah kami dengan kesihatan yang baik. Ya Allah, berkati, Ya Allah, berkati dan rahmatilah kami, kehidupan kami, keluarga dan keturunan kami. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur akan nikmat-Mu, penyanjung nikmat-Mu, penerima kurniaan nikmat-Mu, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, uzkurullaha al-azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.